Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16. Muka surat 16, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika menafi ia seseorang, maka jika menafi ia seseorang akan risalah seseorang daripada mereka itu, daripada Rasul 25 orang. Maka jika menafi ia seseorang akan risalah. Risalah ni akan kerasulan. Risalah ni pangkat kerasulan. Nubuwah pangkat kenabian. Orang yang dikurniakan pangkat risalah dipanggil rasulun. Orang yang dikurniakan pangkat nubuwah dipanggil nabiyun. Orang yang dikurniakan pangkat wilayah dipanggil waliyun. Risalah, nubuwah, wilayah tu pangkat. Jadi rasul-rasul ni seseorang yang dikurniakan pangkat risalah, pangkat kerasulan. Nabi ni seseorang yang dikurniakan pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Waliyun pula orang yang dikurniakan pangkat wilayah. Jadi risalah ni pangkat kerasulan. Maka jika menafi ia seseorang akan risalah seseorang, pangkat kerasulan seseorang daripada mereka itu. Mereka rasul-rasul yang wajib diketahui secara tafsil. 25 orang. Apa hukum jika dinafikan akan kerasulan? Maka tiada khilaf pada kufurnya. Maknanya apa ni? Tapi ijma' ulama. Tiada khilaf pada kufurnya dengan makna tapi ijma' ulama. Sekarang kita bicara bab iman. Kalau kata tiada khilaf pada kufurnya, mana kufur ijma' ulama, imannya tidak sah. Kemudian dinafikan dengan perkataan pula, Nabi Adam alaihissalam bukan rasul, Nabi Musa alaihissalam bukan rasul, maka batal Islam dia. Kan kita kan
Islam lain, iman lain. Sekarang pembicaraan adalah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Jadi di sini menafikan risalah, menafikan kerasulan dengan bahawa dia menafikan di hati dia. Dia menafikan di hati dia, dia tidak imani. Nabi Adam bukan Rasul. Kerana Nabi Adam lah semua kita ni diturunkan ke bumi, diturunkan ke bumi, dilahirkan kita di bumi. Nabi Adam bukan Rasul, dia tidak imani di hati dia. Nafi di hatilah. Kalau dia menafikan di lidah, maka batal Islam dia. Pada ni orang yang keluar di mulut dia Nabi Adam bukan Rasul, maka nyatalah batal Islam dia. Iman dia tak ada lama dah sebelum keluar mulut tu. Di mulut tu dia kata dia menafikan kerasulan Nabi Adam AS contohnya, maka batal Islam. Iman dia macam mana? Iman dia kita tak tahu, tapi mulut menafikan kerasulan, hati tak ada lama dah lah mungkinnya. Berarti dia kufur di sisi Allah lama dah, cuma tak keluar mulut. Pada ni cuma tak keluar mulut. Mana apa ni? Dia menafikan di iman dia tak ada, dia tidak, dia menafikan akan kerasulan, maka tiada khilaf pada kufurnya. Dan jika berkata ia seseorang, dan jika berkata seseorang, dia kata mana? Tiada aku ketahui akan dia, tiada aku ketahui akan dia. Atau dia kata tiada aku ketahui bahawasanya Rasul. Nabi Adam AS, aku tak kenal pun Nabi Adam. Ataupun Nabi Adam AS, tak tahu Rasul ke tidak Nabi Adam. Dia gitu. Tiada aku ketahui akan dia, aku tak kenal. Syuaib pelawak ke? Mana ni? Pelawak tau. Bukan pelawak Terengganu. Pelawak Terengganu ni pembohong. Itu pelawak. Ada pelawak. Pelawak tau. Pembohong. Ni bukan pelawak, mana? Pelawak. Bukan pelawat. Pelawak tu hok melawak kawasan tau. Pelawak mana? Mana apa? Lawak jenaka. Syuaib. Tak kenal Syuaib. Ataupun dia kata tak tahu Syuaib ni Rasul ke tak. Itu contoh. Hak tadi dia menafikan Syuaib mana ada Rasulullah dianya. Itu dia menafikan. Hak ni dia kata aku tiada ketahui akan dia. Aku tak kenal Syuaib. Aku tak kenal Ilyas tu rasanya ya tak Rasul Ilyas. Ilyasak pula. Mana mari Ilyasak ni? Ilyas ialah Rasul. Ilyasak saya tak kenal. Ataupun Ilyasak Rasul juga Ilyasak. Ilyas kan Rasul. Ilyas Rasul lah. Ilyasak tak tahu Rasul ke tidak Ilyasak. Contoh hak atas tadi Ilyasak bukan Rasul. Dinafikan tu. Ni dia jawab tak kenal. Yang kedua dia jawab tak tahulah Rasul ke tidak. Ada ni. Apa hukum dia? Maka berkata kebanyakan ulama jadi kafir.
berkata kebanyakan ulama jadi kafir juga. Dan kata setengah mereka, setengah ulama, tiada jadi kafir. Cuma berdosa kerana wajib tahu Rasul berlima dengan tafsir, tiba-tiba dia tak tahu. Kebanyakan ulama kata jadi kafir. Kata setengah ulama tak jadi kafir. Hak kata tak jadi kafir lah, hak pandangan yang muktamad lah. Sebab dia tak ingkar, dia tak menafikan kerasulan. Cuma dia tak kenal. Yang kedua, dia kenal lah Syu'aib Ilyasa tu. Tapi rasul ke tidak, saya pun tak tahulah rasul ke tidak. Kebanyakan ulama kata kafir. Kata setengah ulama tidak kafir. Hak tidak kafir ni hak pandangan yang muktamad. Dia tidak ingkar, dia tidak menafikan kerasulan. Dia juga. Maka jika menafiki seseorang akan risalah pangkat kerasulan seseorang daripada mereka itu, daripada rasul-rasul yang 25 tu, yang wajib diketahui dengan jalan tafsir, jalan seorang-seorang tu, maka tiada khilaf pada kufurnya. Dia dalam bab pegangan ni tiada khilaf pada kufur. Satu laginya khilaf pada kufur. Tiada khilaf pada kufur mana apa? Semua ulama kata kufur pegangan dia, imam tidak sah. Khilaf pada kufur maksud dia apa? Kufur satu pegangan, ulama berkhilaf. Ada kata kufur, ada kata tidak kufur. Ada ayat ni. Satunya tiada khilaf pada kufur. Kenapa tiada khilaf pada kufur? Tiada perselisihan pandangan di kalangan ulama pada kufurnya satu-satu pegangan. Mana apa tu? Ijma' kafir. Sekali sebut kufur, sekali sebut kafir. Dia mudah sebut kafir. Bahasa Melayu kita lah. Bahasa Melayu kita. Dia kalau bahasa Arab, kufur tu kekafiran tu. Kafirun orang tu. Tak ada ni. Kufur macam ginilah. Iman orangnya mukmin. Islam orangnya muslim. Ihsan orangnya muhsin. Nifak orangnya munafik. Kufur orangnya kafir. Riddah orangnya murtad. Ada di masdar dengan isim fa'il. Ini bahasa Arab. Tapi kita ni holah, sebutan kita kufur ni kita rasa tak ni. Kita kafir lah. Tak ada masalah. Bahasa Malaysia. Tapi beza takdilah. Iman orang tu mukmin. Islam orang tu muslim. Gitulah. Pandai ni. Kufur orangnya kafir. Mereka yang diukurnya pangkat risalah orangnya rasul. Jadi sekarang ni kufur kafir tu kalau sebut tukar-tukar tu faham lah. Kadang-kadang sebutan sebut tu. Tiada khilaf pada kufur. Khilaf pada kufur. Dua tu. Tiada khilaf pada kufur. Khilaf pada kufur. Tiada khilaf mana apa? Ulama tidak berbeza pandangan pada kufurnya satu-satu pegangan. Mana apa? Ijma' kufur. Ada. Itu maksud tiada khilaf pada kufur. Khilaf pada kufur. Mana apa? Berselisihan pandangan ulama pada kufur dengan maksud ada setengah ulama kata kufur pegangan seumpama ni, ada setengah ulama kata tak kufur. Gitu.
Bunyi suara dah ni. Bunyi. Molek masuk dalam belaka lah. Masuk dalam, tutup pintu dia kurang sikit bunyi hujan tau. Kau macam mana? Kalau boleh dengar molek tak apa. Yalah, kalau tutup jadi lemah pula. Tau? Tutup dia lemah pula puasa. Kalau bunyi hujan suara boleh tak ada masalah. Dah aircon tak pasang. Pasang aircon sejuk. Ada ni. Pasang aircon sejuk. Tapi kalau tak pasang aircon, tutup pintu pula lemah pula jadinya. Cuma kalau tutup pintu tu mungkin suara hujan tu kurang sikit. Tapi kalau tak tutup pintu, suara boleh dengar molek, tak apalah. Tak apalah. Kalau suara boleh dengar molek, tak apalah, sampai-sampai dengar hujan. Tak dengar mengajar, dengar hujan. Tak apalah, nak tutup pun tak apa, boleh je. Boleh je. Buka belakang ke kalau rasa lemah. Buka belakang lah apa kalau rasa lemah. Ke nak suruh buka aircon? Tak apalah, tutup depan tu tak apa. Tutup depan tu bunyi senyap sikit. Bunyi senyap. Oh, bunyi senyap, tahu tak? Tahu bunyi senyap? Tutup depan tu bunyi senyap sikit. Senyap tu bunyi juga. Senyap bunyi juga. Oh, ujian sikit lah. Nanti habis kelas ni ada satu program lain. Program hak Palestin. Hak akan datang tu ni. Nadir An-Nuri, rakyat Malaysia yang berkahwin dengan orang Palestin. Dia ada NGO benda ni, Cinta Gaza tau. Program tu dianjur oleh Iman Care yang akan anjur program tu. Lepas ada kuliah ni lah 10.30. Tapi begitulah keadaan ni. Keadaan ni ada orang tak boleh nak keluar. Ada orang tak boleh nak keluar kawasan. Hak diuji dengan naik air tu, naik air lah. Tak naik air pun tak boleh keluar kawasan juga. Jalan tak boleh nak pergi. Kita jalan dengan kereta tu kan, perasan tak? Kereta tak ada nombor depan. Perasan tak? Kereta tak ada nombor depan. Sebab apa tu? Dia langgar air. Langgar air tu. Ada seorang cikgu tu, dia langgar air. Dia tak sedar pagi-pagi gelap. Pagi kemarin kan gelap. Dia tak sedar air naik depan kena intang. Dia langgar. Lepas tu dia pun lari sikit. Lepas tu balik rumah semula. Tak ada pergi ngajar. Balik rumah semula. Sampai rumah tengok-tengok bukan nombor. Bukan nombor. Apa depan tu apa? Bumper. Apa? Depan tu apa? Bumper. Bumper tak ada. Bukan nombor. Bumper tak ada. Dia cari pula. Adalah orang tok tepi jalan kat kena intang taruh pun tepi tu. Tapi bumper tu boleh ambil gambar bendanya sebab nombor lengkap depan tu. Masuk dah AB, siapa kereta mari ambil lah. Gitulah. Mana boleh tu sebab nombor depan lengkap. Tak patut. Tapi bumper suti. Dan dia depan kena hitam tu kan air naik kan. Pagi kemarin. Jadi dia tak perasan. Dia rak dia kata. Mana berat. Air dalam dia pun lari kat tahu sikit tu. Macam hak semalam di masjid Kristen. Bocor. Bocor tak boleh kelas. Dia kata tutup masjid seminggu dia kata. Sebab bocor. Masjid Kristen tu bocor. Tak boleh ngajar semalam. Hak tahun dulu tak boleh ngajar juga masjid Kristen. Dia kata nanti kan mari-mari kan tak boleh balik dia kata. Sebab air tengah naik.
Kita pergi lepas mak isyak pakai tidur situlah, tak balik. Dia kalau naik depan tu tahun lepas, tahun ni dia kata air tak naik lagi, tapi bocor banyak sangat, terpaksa kena tutup masjid. Ini ujian belaka lah ni, gelap molek lagi ni. Tapi rahmatlah, ada rakaman, ada apa semua. Bolehlah ikuti rakaman gitulah. Yelah, kita seeloknya mari belajar lah. Hak rakaman tu dalam keadaan tertentu. Bagi orang uzur contohnya, rakaman lah. Bagi orang yang anak dia buat pergi Kuala Lumpur gitu kan, duk dengar molek-molek sekelamin, suami meninggal, anak tak tinggal, dah mak di kampung seorang. Anak nak temang mak kampung, tak ada kampung, semua dah jauh belaka. Kau ke mana pun kena ambil mak balik Kuala Lumpur. Lepas tu mak nak belajar, dia beli tu lah, beli laptop apa semua tu. Gitu je lah. Balik sekali mari jumpa gitu je. Nak belajar, tapi tak ada orang teman. Tak ada orang teman. Dia masuk umpama tu, dia belajar sekelaming. Walaupun dia kata dia boleh bawa kereta pun, anak tak beri. Dia bawa pergilah, boleh belajar juga. Ini rahmat Tuhan beri. Dengan kesibukan sekarang tu lah, Allah Ta'ala buka kok jalan lain pula. Janji kita belajar. Sama kedok belajar mari di masjid ni dengan belajar dalam FB, pasti takkan sama. Nak sama macam mana? Mari di masjid ni langkah-langkah tu pahala belaka dah. Siap tu pahala belaka dah. Takkan sama. Tapi apa tu? Buluh dengan rotang tu apa? Buluh dengan apa ni? Akar. Apa? Mana sebut? Bunyi mana orang sebut? Tak andai kau pepatah. Akar se, lepas tu rotang se, buluh apa ni? Faham dah maksud dah. Sekurang-kurang boleh belajar. Tu kata Tuhan buka jalan. Memang ada orang ambil manfaat besar lah daripada hak FB ni, hak live FB. Bayangkan pengajaran daripada foto ni contohnya, orang Malaysia boleh ikuti. Mula-mula tu memang satu kepayahan jugalah, payah untuk memahami logat dia, logat foto ni tu lah. Ada mula-mula, berarti lama-lama tu dia boleh ikutilah hak nak tu. Gitu lah. Lebat lagi tu. Jadi satunya tiada khilaf pada kufur. Satunya khilaf pada kufur. Dua tu. Tiada khilaf pada kufur dengan makna ulama tidak berbeza pandangan pada menghukumkan kufur satu-satu pegangan. Khilaf pada kufur, mana apa? Ulama berbeza pandangan kufur ke tidak. Contoh kita bicara bab rukun iman yang ke-6 tu lah. Kalau berpegang sesuatu yang berlaku tu semata-mata perbuatan makhluk secara semula jadi yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, itu tiada khilaf pada kufur. Apilah yang menghanguskan, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Allah hanya mengetahui dan melihat. Putus semata-mata perbuatan pisau, kenyang semata-mata perbuatan nasi, hilang dahaga semata-mata perbuatan air, sejuk basah semata-mata perbuatan air juga. Hujan ada ni, sejuk, hujanlah sejuk ni. Jadi sejuk ni semata-mata hujan yang menjadi secara semula jadi.
Basah semata-mata air yang membasahkan sebelum jadi. Kering, kering lah, matahari terik molek, cuma sekejap je kering semata-mata matahari secara tabi'i semula jadi, yang tidak berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni tiada khilaf pada kufur. Kenapa? Kufur ijma' ulama, imam tidak sah. Semain puasa tidak sah. Kalau mati dengan pegangan ni, kekal neraka selama-lamanya. Orang Islam bersembahyang, berpuasa. Bila mati jenazah orang Islam dimandi, dikafan, disembahyang, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Ada ni. Sebaliknya, memang api yang menghanguskan, memang pisau yang memutuskan, memang nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga dengan kuah, dengan kekuatan yang Tuhan letak di api, di pisau, di nasi, di air dan yang lain-lain tu. Allah letak kuah. Dengan kuah itulah yang berkah. Bukan lagi perbuatan Allah, tapi kuah tu perbuatan Allah. Khilaf pada kufur. Pandangan muktamad atau hukum kufur, pandangan kata kufur juga kafir juga, imam tidak sah. Pandangan muktamad tak kufur, tapi pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah sesat. Nerakalah balasan dia. Walaupun semain puasa sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mensyirikkan Allah pada perbuatan. Gitu. Itu contoh ni, kita ni hamba, manusia ke jin ke malaikat sama. Manusia, jin, malaikat yang memberi bekah semata-mata. Manusia, jin, malaikat yang bukan Allah yang beri bekah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, itu kafir ijma' ulama. Manusia beri bekah, jin beri bekah, malaikat beri bekah dengan kudrah tenaga yang Tuhan jadikan. Itu Mu'tazilah Qadariyah khilaf pada kufur. Pandangan muktamad tak hukum kufur, pandangan kufur juga. Itu khilaf pada kufur. Itu beza dia. Pandai ni. Tapi tetap mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hari kita ngaji dulu kan wahdaniyah pada perbuatan kan, keluar dua makna dahulu kan. Hak kufur ijma' ulama dia panggil kam munfasil pada perbuatan. Hak khilaf pada kufur kam muttasil pada perbuatan. Yang bicara dahulu. Saya elok kena ingat jugalah tu. Jadi mudah kita nak ni hak kam munfasil, hak kapi ijma' ulama. Ni kam muttasil yang khilaf pada kapi. Muttasil macam mana? Berkongsi, bekerjasama. Allah letak panah di api, panah yang beri bekah. Allah letak tajam di pisau, tajam yang beri bekah. Itu muttasil. Allah letak kudrah pada tubuh kita, kudrah yang beri bekah. Ni kudrah tenaga yang beri bekah. Itu muttasil. Berhubung, bekerjasama separuh-separuh. Ini hak khilaf pada kufur. Hak munfasil, berasingan. Munfasil kan berasingan. Mak jaih munfasil pada dua ayat. Mak wajib muttasil pada satu ayat. Gitu tau? Ketukar pula. Jadi sekarang munfasil ni apa? Bercerai, berasingan. Perbuatan Allah nu hak besar-besar nu perbuatan Allah. Kerja Allah nu. Buat siang, buat malam, turunkan hujan nu perbuatan Allah. Hak ni putu hangu, putu, kenyang hilang dahaga, perbuatan makhluk semata-mata. Perbuatan Allah buat siang, buat malam. Gerak diam manusia ni perbuatan manusia semata-mata, perbuatan jin semata-mata, perbuatan malaikat semata-mata. Munfasil, berasingan. Allah kerja Allah, makhluk kerja makhluk, tak berkait dengan perbuatan Allah. Atau kapi ijma' ulama. Tiada khilaf pada kufur satu, khilaf pada kufur satu. Ini ayat ni kena ingatlah.
Tapi bicara kufur-kufur ni bicara bab iman. Bicara berkaitan dengan iman. Manapa imam tidak sah.